Untuk mengenali siapa umat Islam Rusia bukan satu misi yang mudah. Jejak Rasul berdepan pelbagai cabaran. Cuaca sejuk dan ada kalanya bertukar menjadi ribut salji antara cabaran kami dalam menyesuaikan diri. Sementara penempatan masyarakat Islam di Tanah Tinggi menguji iltizam jejak Rasul apabila berdepan saat-saat mencemaskan akibat permukaan jalan yang licin. Masalah komunikasi menambah kesukaran jejak Rasul dalam mendapatkan maklumat. Bahasa rasmi negara ini ialah bahasa Rusia. Ia bukan sahaja sukar untuk difahami, malah bentuk tulisannya begitu asing buat kami. Namun cabaran-cabaran itu tidak segetir rintangan yang dilalui umat Islam di negara bekas komunis ini dalam mempertahankan akidah mereka. Misi jejak Rasul mendekati legasi Muhammad SAW di Eropah Timur bermula di Moskow. Dengan bantuan penterjemah warga Rusia, Said Saidov, kami dibawa ke dataran terkenal negara ini, Dataran Merah atau The Red Square. Islam agama tertua yang bertapak di Rusia. Menurut sejarawan Rusia, Solovyov, Islam telah lama wujud di Rusia sejak abad ke-8. Malahan, menurut catatan Ibn Fadlan dalam ekspedisi dari Baghdad ke Volga, Bulgaria atas arahan Khalifah Ja'far Al-Muqtadir Billah, jelas menunjukkan terdapat umat Islam yang tinggal di sepanjang sungai Volga. Di Moskow ini, penempatan awal masyarakat Islam ialah di Kremlin, Dataran Merah ini. Kami semakin teruja apabila dibawa ke sebuah masjid tidak jauh dari Dataran Merah. Masjid Sorbonaya atau dikenali sebagai Moscow Cathedral Mosque menambah keyakinan kami wujudnya penempatan awal Islam di kota Moskow. Masjid ini dibina sebelum era komunis. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah-wajah di mamah usia kelihatan bersungguh mengikuti kelas agama di masjid ini. Mereka, generasi Islam yang merasai keperitan semasa perintah larangan beragama dikuatkuasakan. Masjid Sorbonaya sendiri ditutup kepada umat Islam ketika itu. Pengalaman pahit di sebalik warna ceria masjid ini dikongsi bersama waris kepada pengasas Masjid Sorbonaya. Raudah berusia lebih 90 tahun. Pada usia selanjut itu, dia masih mengingati sejarah penubuhan Masjid Sorbonaya yang diusahakan oleh datuknya. Raudah membacakan surah Al-Fatihah sebelum berpisah dengan kami. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kami seterusnya meninjau kehidupan generasi Islam selepas era komunis. Masjid Park Pobedi dibina selepas era Kesatuan Soviet. Pembinaan masjid ini ditanggung oleh komuniti Islam tempatan sempena memperingati tentera Muslim yang gugur ketika Perang Dunia Kedua. Terletak dalam kawasan tumpuan pelancong, Masjid Pobedi menggambarkan keutuhan ekonomi penduduk Islam hari ini di Persekutuan Rusia. Walaupun terdapat 23 juta umat Islam di Rusia, hakikatnya mereka ialah kelompok minoriti. Tetapi kedudukan itu bukan penghalang untuk mereka. Kebebasan beragama diamalkan pemerintah hari ini dimanfaatkan sepenuhnya.
Kini mereka memiliki portal laman sesawang sendiri untuk menyalurkan maklumat Islam. Mereka juga mampu menubuhkan saluran radio bagi memenuhi keperluan pendengar Muslim. Malah hari ini, umat Islam Rusia lebih mudah mendapatkan bekalan daging dan makanan halal berbanding era kesatuan Soviet. Yang lebih utama, iklim politik serta dasar terbuka hari ini membantu kami mendalami sejarah kedatangan Islam ke bumi Rusia. Naskah Al-Quran tulisan tangan berusia lebih 400 tahun di institut ini mencuri perhatian kami. Rusia tidak mempunyai sejarah kenabian dan rasul, tetapi Islam menjadi akidah sebahagian penduduknya seawal kurun ke-8 Masehi, 100 tahun selepas kewafatan Rasulullah SAW. Persoalannya, bagaimana Islam menambat hati penghuni negara sejuk ini? Bagi menjawab persoalan itu, jejak Rasul mendekati suku kaum Tatar, etnik Islam terbesar di Rusia. Bangsa Tatar membentuk 15% daripada jumlah penduduk Rusia. Mereka memiliki sejarah bangsa dan budaya sendiri. Walaupun memiliki sejarah sendiri, bangsa Tatar bergadai nyawa mempertahankan bumi Rusia. Mereka menjadi penghuni negara ini sebelum era komunis lagi. Ketika tentera Napoleon Bonaparte mara untuk menawan Moskow, bangsa Tatar membentuk barisan pejuang mereka untuk mematahkan serangan tentera Napoleon. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Kami seterusnya ke Tatarstan, pusat Islam Persekutuan Rusia, bagi mendalami sejarah bangsa Tatar. Masjid Kul Sharif, mercu tanda Kazan, ibu negeri Tatarstan. Masa zaman komunis, umat Islam Tatarstan dikekang daripada mengerjakan ibadah sama ada di rumah ataupun di masjid. Yang paling menyedihkan, akidah mereka dipesongkan daripada tauhid kepada Allah. Kazan ialah nadi pusat Islam Persekutuan Rusia yang diiktiraf pemerintah Moskow. Tetapi satu ketika dulu, Ivan the Terrible, seorang raja Rusia pada kurun ke-16, pernah menawan Kazan. Kejayaan itu dikenang dengan pembinaan gereja Ortodoks Saint Basil di Moskow. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من. Walaupun berperanan sebagai pusat Islam Rusia dan majoriti bangsa Tatar beragama Islam, hakikatnya Tatarstan bukan wilayah pertama menerima kehadiran Islam. ووجدك طولا فهدى ووجدك. Assalamualaikum. Jejak Rasul seterusnya memasuki wilayah bergolak di banjaran Kaukasus bagi mengesan sejarah perkembangan Islam di bumi Rusia.